A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bertemu lagi kita di siri Qalbil Quran yang ke-47, iaitu siri tadabbur ayat pensyariatan ibadat puasa bulan Ramadan yang terakhir. Ayat 187 surah Baqarah ini yang terakhir berkaitan dengan ayat pensyariatan Ramadan. Mari kita langsung ke slide untuk kita lihat ayat-ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayatnya panjang. Uhilla lakum laylatas siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Jadi ayat ini mengisyaratkan kepada kita beberapa perkara yang akan kita bincangkan. Pertama, ayat ini merujuk pada syariat awal yang membenarkan, syariat puasa di peringkat kedua membenarkan makan, minum bersama dengan isteri dari maghrib sehingga waktu tidur. Jika seseorang tidur, dia bangun di tengah malam, dia harus terus puasa. Tak boleh makan lagi, tak boleh minum, tak boleh bersama dengan isteri. Ini syariat di peringkat awal, di peringkat yang kedua. Ketika disyariatkan puasa penuh di bulan Ramadan, ayat 185, yang termansuh, yang terbatal dalam syariat lalu ialah puasa pilihan. Dia boleh puasa atau tidak puasa dengan membayar fidyah. Yang kedua, waktu berbuka. Ini terbatal, waktu berbuka di antara maghrib sampai waktu tidur sahaja, itu sudah terbatal dengan pensyariatan ayat 185. Jadi ayat ini turun menjelaskan, ayat terakhir yang kita baca tadi, uhilla lakum lailatas siyam ni, ayat 187 ni, ayat ini turun menjelaskan hukum awal tersebut dimansuhkan. Dua perkara tadi. Pertama, puasa boleh pilih. Yang kedua, malam Ramadan, malam waktu berbukanya hanya daripada maghrib sehingga waktu tertidur. Seseorang kalau dia dah tertidur, ada yang tidur lepas maghrib, dia bangun, dia dah tak boleh makan, tak boleh bersama isteri dan tak boleh minum. Jadi ayat ini menghalalkan apa yang tak dihalalkan di peringkat awal. Jadi Allah Ta'ala kata, uhilla lakum lailatas siyami arrafasu ila nisaikum. Sekarang telah dihalalkan kepada kamu di malam bulan puasa boleh bersama isteri. Kenapa? Kerana hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Kerana isteri-isteri kamu adalah pakaian kamu untuk menutup syahwat kamu dan menutup keaiban kamu dan menutup yang lain-lain. Dia ibarat baju yang menutup kita. Kita juga adalah baju yang menutup syahwat isteri, menutup keaiban isteri, menutup segala-galanya untuk di antara suami dan isteri. 5. Allah Ta'ala mengetahui kamu mengkhianati diri kamu kerana ingin melampiaskan nafsu. Allah dalam ayat tadi tu, alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah Ta'ala amat mengetahui bahawa ketika disyariatkan seperti itu,
Ini berlaku kepada Sayyidina Umar. Dia pulang lepas solat Isya, isterinya sudah tidur. Dia kejut isteri dia, ketika dia menginginkan isterinya, tiba-tiba isterinya kata, aku dah tidur. Belum, baru letak kepala, belum tidur lagi. Akhirnya Sayyidina Umar malam itu bersama isterinya esok pergi berjumpa dengan Rasulullah, dan turunlah ayat ini, uhilla lakum lailatas siyam. Sekarang Allah Ta'ala dah halalkan. Setiap kali kita mengikut nafsu kita, ulama kata bererti kita sedang khianati diri kita, kecuali mengikut jalan yang halal dan benar. Melampiaskan nafsu mengikut jalan halal dan benar itu dibenarkan. Tetapi perkara-perkara lain yang kita buat, jika mengikut nafsu kita, bererti kita mengkhianati diri kita. Dan perkara itu telah diampunkan oleh Allah dan dimaafkan. Allah kata, fataba alaikum, Allah Ta'ala dah ampunkan, wa'afa ankum, benda yang dah lepas Allah Ta'ala dah ampunkan. Makna dia kesilapan para sahabat ketika dalam melaksanakan syariat puasa yang lepas itu diampunkan. Sekarang boleh kamu bersama dengan isteri-isteri dan carilah kebaikan-kebaikan yang ditulis untukmu. Makna dia melalui hubungan dengan isteri dapat mawaddah, warahmah, dapat anak, dapat apa semua tu. Fal'ana bashiruhun, sekarang boleh kamu dekati isteri kamu, wabtagu ma kataballahu lakum, carilah kebaikan yang Allah Ta'ala tulis di antara hubungan kamu berdua. 8. Makan dan minumlah sehingga masuk waktu fajar. Kalau sebelum ini makan dan minum hanya sebelum tidur, daripada waktu berbuka sampai sebelum tidur, sekarang dah boleh makan dan minumlah sehingga waktu fajar. Jadi Allah Ta'ala menerangkan, menjelaskan bahawa syariat yang sebelum ini dimansuhkan dengan ayat ini. 9. Kemudian sempurnakan puasa kamu ke malam hari. Allah Ta'ala kata fa'atimmu summa atimmu siyama ilal lail. Lepas kamu makan sampai ke waktu fajar, bersama isteri makan, minum, boleh sampai ke waktu fajar. Start pada waktu itu kamu dah kena puasa. Summa atimmu, sempurnakan puasa hingga ke lail, ke waktu malam, iaitu waktu maghrib, waktu berbuka. 10. Disyariatkan i'tikaf khas di bulan Ramadan. Bulan lain pun ada i'tikaf, tetapi tidak seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di akhir 10 Ramadan yang terakhir. Ayat Quran memasukkan 2 syarat, la tubashirunhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan bersama dengan isteri ketika kamu beriktikaf. Artinya iktikaf di dalam masjid, kalau ikut sunnah yang Rasulullah buat 10 hari, boleh keluar dalam waktu-waktu tersebut untuk qada hajat, tukar baju, cari makan, kemudian balik ke masjid. Ketika kamu keluar itu, ulama kata kita masih dapat pahala, dengan syarat kita masih dapat pahala i'tikaf tadi waktu kita keluar qada hajat tu, kecuali ketika bersama dengan isteri. Kamu membatalkan i'tikaf kamu, kena niat balik, masuk balik, pahala tadi tidak bersambung lagi. Kita mula baru. Ni antaranya. Jadi jangan mubasyarah dengan isteri, dan i'tikafnya kena di masjid, bukan di surau atau tempat-tempat yang lain. 11. Al-i'tikaf maksudnya menetapkan diri di dalam masjid dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Syarat-syaratnya harus mumayyiz, berakal, suci dari junub, haid dan nifas. Hukumnya sunat muakkadah, seperti yang dikatakan oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya Rawdah At-Talibin, ikut mazhab Asy-Syafi'i. Aisyah meriwayatkan hadis riwayat Imam Muslim, an Aisyah kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takif al-ashr al-awakhir min Ramadan. Aisyah kata Nabi i'tikaf 10 yang terakhir daripada bulan Ramadan, hatta tawaffahu Allah azza wa jalla, sehinggalah beliau diwafatkan oleh Allah. Summa takafa azwajuhu min ba'dih, kemudian isteri-isterinya meneruskan i'tikaf setelah Nabi SAW. Jadi sama-samalah kita
luangkan masa di 10 terakhir Ramadan untuk beriktikaf, mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, banyak berzikir dan bermuhasabah diri. Dan penutup ayat pensyariatan puasa ini Allah Taala kata, tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayati lin-nasi la'allahum yattaqun. Inilah syariat Allah, tilka hududullah, inilah syariat Allah. Makna dia Allah Ta'ala jika memberi syariat, dia memberi penjelasan seperti ini. Jangan dekati larangannya, fala taqrabuha, sempadan yang Allah Ta'ala letak, jangan kamu dekatinya. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas, beginilah Allah Ta'ala menerangkan ayat-ayatnya, tanda-tandanya, permintaannya, syariatnya kepada orang ramai. La'allahum yattaqun, semoga mereka mendapat ketakwaan. Allah Ta'ala mengguna yubayyinu, kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas, padahal di peringkat awal waktu syariat di ayat 183 Allah Ta'ala kata, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ketika seruan untuk memberi syariat ibadat puasa ini, Allah Ta'ala guna syariat ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Tetapi di penutup ayat ini Allah Ta'ala kata, begitulah Allah Ta'ala menerangkan ayat-ayatnya kepada orang ramai, bukan orang mukmin lagi. Di sini Allah Ta'ala telah umumkan keterangannya kepada nas, kerana di dalam an-nas itu termasuk di dalamnya orang-orang yang beriman. Ulama kata bukan ayat puasa saja, ayat yang lain Allah Ta'ala menerangkan kepada semua manusia dengan cara seperti ini, penjelasan dan sebab-sebab kenapa disyariatkan seperti itu. 14 terakhir, la'allahum yattaqun, sama pembuka dan penutup. Pembuka di atas harapan Allah Ta'ala kepada kita ketika melakukan ibadat ini, menerima syariat ini dengan lafaz la'allakum tattaqun, dan penutupnya la'allahum yattaqun. Jadi harapan tertinggi Allah Subhanahu wa taala dalam pensyariatan ibadat puasa ini untuk kita mendapat ataupun mencapai darjat takwa. Jadi semoga kita dapat manfaatkan bulan Ramadan yang penuh barakah ini yang akan datang kepada kita esok dan atau lusa. Semoga Allah Ta'ala bantu kita, beri kita kekuatan, beri kita kesempatan untuk mengecapi, mengambil seluruh anugerah yang Allah Ta'ala beri di dalam bulan Ramadan ini. Semoga Allah Ta'ala bantu kita untuk mencapai takwa yang diharapkan. Sehingga bertemu lagi di Qalbil Quran yang seterusnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.